Saudara, pemerintah kini menjadikan kesihatan mental sebagai satu keutamaan negara lantaran cukup prihatin tentang isu ini. Di bawah satu strategi nasional, pemerintah akan menambah jumlah doktor serta meningkatkan pelbagai khidmat di kemudahan seperti Institut Kesihatan Mental IMH. Selain itu, sokongan juga akan dihulurkan menjangkaui sistem jagaan kesihatan termasuk tempat di mana penduduk tinggal, belajar, bekerja dan beriadah. Mendedahkan demikian di Parlimen hari ini, Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong menjelaskan bahawa cabaran meluas berhubung kesihatan mental memerlukan huraian yang lebih menyeluruh. Improving mental health is not just about hiring more psychiatrists or building more capacity at the IMH. We certainly will do that. But we also need to strengthen capabilities across our entire spectrum of care, including at our polyclinics and GPs, and across other settings like schools, workplaces, and the community, so that more timely support can be rendered to those in need. Mengulas lebih lanjut mengenai strategi nasional itu, DPM Wong berkata menjelang 2030, pemerintah akan meningkatkan jumlah pakar psikiatri dalam sektor awam dengan sekitar 30% iaitu menjadi 260 orang secara keseluruhannya. Ia juga akan meningkatkan jumlah pakar psikologi dengan sekitar 40% kepada 300 orang. Lagi 70 katil ditambah bagi pesakit psikiatri di Hospital Alexandra dan tambahan 500 katil di kemudahan rawatan seperti rumah rawatan psikiatri. Khidmat-khidmat kesihatan mental juga akan disediakan di semua poliklinik termasuk lagi 900 klinik GPSG lebih sihat. Selain itu, saudara, lebih banyak latihan juga akan disediakan buat 28,000 pekerja barisan hadapan dan sukarelawan masyarakat. Ini supaya mereka dapat bantu mengenal pasti golongan yang bergelut dengan kesihatan mental dan menawarkan bantuan. Lebih banyak bantuan juga akan disediakan buat para pelajar, ibu bapa, pekerja dan anggota perkhidmatan negara. These are significant moves. They will require more coordinated efforts across the government, more training, more people, and ultimately more government spending. But we will set aside the resources to advance this important agenda. Through these moves, we aim to reduce waiting times and make mental health services more accessible and closer to where individuals are, be it at homes, schools, or workplaces. Pemerintah mengumumkan satu model penjagaan baru yang berperingkat-peringkat untuk memastikan semua rakyat Singapura mempunyai akses kepada bantuan kesihatan mental. Ini termasuk menggalakkan kesejahteraan mental meskipun mereka tidak mengalami sebarang masalah. Di bawah model ini, bantuan boleh segera diberi sambil memastikan sistem jagaan kesihatan Singapura kekal mampan. Dari doktor keluarga GP kepada pekerja sosial atau guru, ini antara orang yang boleh anda dekati sekiranya anda memerlukan bantuan kesihatan mental. Ia sebahagian daripada peralihan Singapura kepada model penjagaan baru yang berperingkat-peringkat dan lebih daripada bilik hospital. Tujuannya menguraikan spektrum luas keperluan kesihatan mental dengan memanfaatkan pelbagai sumber. Overall goal is to improve access to care and mitigate an unwarranted medicalization and to reduce stigma. Because not every mental health issue needs to be addressed by a psychiatrist, just as not every medical condition needs to be treated as an inpatient by a specialist. Model ini mempunyai 4 peringkat bantuan kesihatan mental. Peringkat 1 adalah bagi kes-kes tidak serius yang boleh dibantu oleh orang-orang seperti ibu bapa dan guru. Pesakit peringkat 2 pula mungkin perlu menjalani kaunseling atau melawat doktor keluarga mereka. Peringkat 3 pula adalah bagi pesakit yang memerlukan pemeriksaan kesihatan mental dan terapi. Dan saudara, bagi peringkat 4 pula, pesakit memerlukan intervensi jangka panjang dan perlu dirawat di hospital. Model ini bukan sahaja mampu menangani pelbagai keperluan berbeza, malah menjadikan bantuan lebih mudah diakses bagi segelintir anggota masyarakat. Ini bermakna warga emas yang memerlukan bantuan kesihatan mental boleh mendekati para sukarelawan di tempat tinggal mereka. Beliau juga boleh mendapatkan bantuan daripada rakan-rakan dan guru mereka. Menggulung perbahasan selama 2 hari mengenai kesihatan mental, APGRC Jalan Besar Dr. Wan Rizal Wan Zakaria, iaitu AP yang membentangkan usul ini menekankan perdebatan ini membuktikan peri pentingnya untuk segera menangani stigma berhubung isu-isu kesihatan mental.
Beliau menggesa masyarakat supaya lebih terbuka untuk membincangkan, menyokong dan mengutamakan isu kesihatan mental. Our mission is clear: to foster a society where conversations about mental health are met with open arms and understanding hearts, not judgment. We need to cultivate an environment that encourages everyone to seek help without fear, to talk openly without shame. The mission spans across every facet of our society, from our schools to our workplaces, from our healthcare institutions to the very fabric of our communities. Pendapatan bulanan median isi rumah Singapura tahun lalu naik berbanding 2022 menurut data yang dikeluarkan Jabatan Statistik Singapura hari ini selepas disesuaikan bagi inflasi. Pendapatan bulanan median isi rumah bertambah 2.8% tahun lalu, yang meningkat daripada sekitar $10,100 pada tahun 2022 kepada hampir $10,900 pada tahun 2023. Pendapatan bulanan median setiap anggota keluarga turun naik daripada sekitar $3,290 kepada $3,500 dalam tempoh yang sama. Meski kebanyakan pekerja mencatatkan kenaikan dalam purata pendapatan sebenar mereka, pendapatan bagi dua kumpulan dengan pendapatan tertinggi merosot 0.2 hingga 1.9% tahun lalu. Bagi pekerja bergaji rendah pula, pendapatan sebenar mereka turun 1.7%. Sesetengah pakar ekonomi percaya antara punca kemerosotan ini adalah penyusunan semula perniagaan. Dalam pada itu, koefisien Gini yang sering digunakan untuk mengukur ketidaksamarataan pendapatan merosot buat tahun ketiga berturut-turut. Selepas mengambil kira bantuan pemerintah, koefisien itu jatuh kepada 0.371 berbanding 0.378 pada tahun sebelumnya. Ini sedang lebih banyak bantuan diberikan kepada keluarga bergaji rendah bagi menangani kenaikan kos sara hidup. I would anticipate that the government continue with its approach to support some of the lower income household and also to ensure that the workers continue to be retrained and also to ensure that in this environment where there's some sectors that's going to be doing somewhat better than the rest, that we will see overall a stronger and more resilient kind of workforce going forward. Menteri Pendidikan Chan Chun Sing memberitahu Parlimen secara purata 7 aduan dibuat setiap tahun oleh ibu bapa mengenai keputusan skim pengambilan masuk ke sekolah secara langsung atau DSA. Menerusi skim DSA, pelajar mendapat tempat di sekolah menengah berdasarkan pencapaian mereka dalam bidang seperti sukan dan seni. AP Parti Pekerja Profesor Madya James Lim bertanya tentang ketelusan dalam proses pemilihan. Beliau juga mahu tahu jika terdapat rancangan untuk menyemak semula kriteria kemasukan berbanding hanya memberi tindak balas terhadap insiden apabila selepas ia diutarakan. Menjawab, Encik Chan berkata semakan MUI terhadap setiap aduan mendapati bahawa sekolah-sekolah menjalankan proses pemilihan dengan teliti dan objektif. Just to put things in perspective, what is 7 cases out of 4,000 applications? That percentage is lower even than the PSLE appeals. I can fully understand that there will be isolated cases where they may not have gotten their choice and there will be questions, perhaps allegations of unfair practices. But if there are such things, let us know. And my assurance to you is that MOE will look at each and every of these cases thoroughly. Seorang penolong pengarah di Lembaga Perpustakaan Negara NLB dikenakan pelbagai tuduhan menerima rasuah serta melanggar Akta Rahsia Rasmi OSA. Adrian Chan didakwa menerima rasuah melebihi $140,000 bagi memajukan kepentingan niaga para kontraktor NLB. Lagi 10 orang turut didakwa berkaitan pelbagai tuduhan tersebut. Antara 2018 dan 2020, Chan dikatakan beberapa kali menerima rasuah berjumlah $50,000 daripada Puan Kai Siong, seorang pengarah di syarikat Pen Prebill. Chan menerima lagi $90,000
wang rasuah daripada Francis Lim, pekerja Broadcast Engineering Services. Selain itu, Chan dituduh menggalak penyerahan beberapa sebutan harga atau quotation palsu dengan tujuan menipu pihak NLB. Beliau juga dikatakan menipu NLB supaya membuat bayaran tambahan sekitar $245,000 kepada para kontraktor. Chan juga dituduh melanggar Akta Rahsia Rasmi USA. Pada Februari 2018, dia berkongsi maklumat berhubung belanjawan untuk projek panggung Oldham dengan John Paul Tan yang tidak layak menerima maklumat tersebut. Kes Chan dirujuk ke pihak CPIB oleh Pejabat Peguam Negara.